Okey, pada sesi yang lepas, alhamdulillah kita dah mula masuk tajuk bahagian uh, muka surat buku teks ni. Sebab cikgu guna hari ni cikgu terpaksa guna laptop jadi skrin dia kecil sikit. Okey, pada muka surat 63 kan, latihan pada muka surat 63. Biasa nak guna skrin besar. Okey, muka surat 63, latihan dalam jadual ni, di mana kita diminta untuk mencari jumlah sudut kedalaman. Okey, jumlah sudut kedalaman. Ni kaedah yang pertama ni belajar bagaimana kita nak cari sudut kedalaman bagi sesebuah poligon. Okey. Kaedah pertama ni kita dalam sesebuah poligon kita bina segitiga di dalam poligon. Ada berapa segitiga? Maka kita dapat berapa biji segitiga tu, kita tahu satu segitiga bersamaan dengan 180. Sudut di dalam segitiga bersamaan dengan 180. Jadi poligon ni kalau dia banyak sisi, banyaklah segitiga di dalam. Okey, kadang-kadang kaedah ni kadang-kadang agak susah bagi kita kalau dia melibatkan poligon yang banyak sudut. Okey, sebagai contoh di sini kita bagi ni nama poligon ni. Okey, nama poligon ni dekagon ni. 12 sisi, 15 sisi, 19 sisi. Macam mana saya nak cari sudut kedalaman kan? Takkan nak bina segitiga kan? Nak cari segitiga, nak bina, susah ni tu. Jadi, dia ada kaedah yang paling mudah adalah kaedah kita menggunakan formula. Okey, macam mana formula? Okey, kaedah formula ni lebih mudah, lebih tepat. Kaedah formula ni sudut kedalaman poligon. Okey. Kita dah guna skrin yang besar. Saya guna skrin yang kecil jadi. Okey, kalau sudut kedalaman poligon, mencari sudut kedalaman poligon, jumlah sudut kedalaman poligon, kita ada formula dia. Apa formula dia? N tolak 2 kurungan darab 180 darjah. Okey, apa dia N? Okey, N adalah bilangan sudut, bilangan bucu. Bilangan bucu, bukan bilangan sisi sama. Bilangan bucu atau bilangan sisi ataupun bilangan sudut. Okey, sesebuah poligon, contohnya poligon kita tengok tadi tak tegang. Kalau kalau poligon tu ada ini pentagon. Pentagon ada berapa dia punya berapa bucu? Berapa sudut? Pentagon ada 5 kan? Ini pentagon. Okey, pentagon ada 5 sisi. 5 sisi ataupun 5 sudut. 5 sisi lah. Atau 5 sudut ataupun 5 bucu. Ada sama. Okey, berapakah sudut kedalaman bagi pentagon? Maka kita akan guna formula. Pentagon ada berapa? 5. Maka N ni kita gantikan kepada 5. Okay. N ni terganti pada 5. Maka kita guna formula yang diberikan. N tolak 2 kurungan darab 180. Maka N ni ganti kepada sisi dia berapa? 5. 5 tolak 2 kurungan darab 180. Maka 5 tolak 2, 3. 3 darab 180 darjah. 3 ni sebenarnya bermaksud ada 3 segitiga di bawah pentagon. Tu maksudnya. 3 ni maksudnya ada 3 segitiga di bawah pentagon. Maka 3 darab 180 sama dengan kita
Untuk okey. Jika darab 180, okey, kita dapat 540. Maka kita dapat jumlah sudut dalam pentagon adalah 540 darjah. Okey, 540 darjah tu untuk 5 sisi. Bermaksud andai kata pentagon ni bentuk dia, kita kata bentuk dia betul andai kata soalan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Andai kata soalan kata cari nilai y, sudut y. Andai kata ini adalah poligon sekata, jarak dia sama, betul tak? Kalau jarak dia sama, maksudnya sudut dalam semua sama. Maka 540 darjah kita bahagikan dengan bawah sudut. Di atas ke-5 sudut ni jika ditambah bersamaan dengan 540 darjah. Tapi kalau nak jadi salah satu, maka kita kena bahagi dengan 5. Kita akan dapat dapat bahagi 5. Maka setiap sudut adalah 108 darjah. Maka setiap sudut ni adalah 1 sama dengan 108 darjah. Ini pun 108 darjah. Ini pun 108 darjah. Ini 108 darjah. Jadi bagi setiap tu sama. Okey. Mudah kan? Okey, jadi di sini kita kena ingat. Okey, tak kisahlah poligon itu bersisi berapa. Contoh dalam kutip tadi dia kata, okey, sebuah poligon, okey, contoh soalan Cikgu bagi contoh soalan. Okay, dia kata okey, sebuah poligon, okey. Dia tak nyatakan nama apa, dia kata kategori sebuah poligon bersisi contohnya data 15. Bersisi 15. Cari jumlah sudut dalam poligon itu. Okey, soalan dia. Simple je. Sebuah poligon bersisi 15. 15. Okey, cari jumlah sudut dalam poligon itu. Maka langkah dia adalah, okey, kita keluarkan formula. Formula dia N tolak 2 kurungan darab 180 darjah. N adalah jumlah sisi. Okey, kali 15 tulis 15 tolak 2 kurungan. Kenapa kita kena letak kurungan? Kena cari nilai ni dulu. Maksudnya cari nilai kurungan dulu baru darab. Jangan pergi darab dulu. Salah. Maksudnya kita letak kurungan supaya kita cari 15 tolak 2 13. 13 darab 180. 13 darab 180. Okey, kita akan dapat 2340 darjah. Okey, bagi total sudut di bawah kita kata apa? Di bawah poligon ni bersisi 15. Kalau bersisi 15 dia kata sudut apa? Poligon ni poligon sekata, maka 2340 bahagi saja dengan 15 sudut. Maka kita dapat satu sudut tu berapa? Ini kita bahagi, kita try bahagi. 2340 bahagi dengan 15. Kita dapat satu sudut dia adalah 156 darjah. Kita dapat 156 darjah bagi setiap sudut. Kalau 15. Kita tengok pada contoh soalan. Hari ini kita dah mula masuk bahagian penyelesaian sudut lah. Mencari nilai sudut dalam sebuah poligon. Kalau kita tengok balik pada
Okey, contoh 3. 3 per 2. Okey, kita ambil contoh 3 lah. Okey. Jadi ambil contoh 3. Okey. Ni okey, kita dah mula mencari nilai di dalam sesebuah poligon lah. Okey. Pertama sekali, okey, ini adalah poligon. Okey, poligon. Garisan dia tak sama, maka dia adalah poligon tak sekata. Okey, jadi langkah pertama dia kata cari nilai X. Okey, ni poligon ni ada berapa sudut? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka langkah pertama adalah kita perlu mencari jumlah sudut kesemua ni. 60 tambah 130 tambah 100 tambah X dan tambah sudut tegak ni. Sudut tegak sama apa? Sudut tegak sama dengan 90 darjah. Okey, sudut tegak. Maka tambah semua ni dia akan dapat berapa? Okey, pertama kita perlu cari jumlah sudut kedalaman menggunakan formula kita. Kita tak perlu buat segitiga. Kamu tak perlu garis segitiga satu, segitiga yang kedua dan segitiga. Okey, jadi 3 segitiga darab dengan 150. Okey, jadi kita guna kaedah formula. Apa formula dah? N tolak 2 tutup kurungan darab 180. Supaya apa? Kamu kena hafal ni formula ini. Hafal, mudah ya. N tolak 2 darab 180. N ni merujuk pada bilangan bucu atau bilangan sisi atau bilangan sudut. Okey, bucu ni yang belah tajam lah. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 tolak 2 didarab 180. Okey, 5 tolak 2 berapa? 5 tolak 2, 3. 3 darab 180. Okey, sama dengan 540 dia tak? Dia tak? 540. 3 darab 180. Kita dapat 540 darjah. Apa maksud 540 darjah? 540 darjah merujuk kepada jumlah semua pedalaman ni. Belah dalam. Bagi gambar rajah ini. Jadi untuk mencari nilai X simple saja. Maka 540 tolak dengan sudut yang kita tahu ni. Tolak 60 darjah. 560 darjah kan? Tolak 130 darjah. Tolak 100 darjah. Tolak 90 darjah. Maka baki dia adalah nilai X. Cuba tolak. Okay. 540 tolak 60 tolak 130 tolak 100 tolak 90. Okey. Maka baki yang kita dapat adalah 160 darjah. Maka 160 darjah ni adalah nilai, dia adalah sama dengan nilai X. Maka X sama dengan 160 darjah. Okey. Jelas tak? Okey, kembali pada soalan B. Okey, soalan B, kalau kamu ingat balik di tingkatan 1 dulu, kamu dah belajar dah segitiga berapa darjah? Segitiga 180 darjah. Kalau segi 4 360 darjah. Sebab apa? Dalam ni ada dua segitiga kan? 360 darjah. Okay, kalau tak ingat, okay, guna formula balik. N tolak 2 kurungan darab 180. Okey, ni ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. 4 sudut tolak 2 darab 180.
4 tolak 2, 2. 2 darab 180. Maka kita dapat 360 darjah. 360 darjah ni merujuk kepada jumlah sudut di dalam gambar rajah ini. Maka ini adalah sudut apa? Ini adalah simbol sudut tegak. Simbol sudut tegak ni adalah 90 darjah. Okey, jadi 360. Okey, kita tolak dengan 360 darjah, kita tolak dengan 130 darjah. Kita tolak dengan 60 darjah, tolak 90 darjah. Okey, maka baki tu adalah nilai X. Seronok saja ni seronok. Sebab apa? Sebab kita faham satu je konsep. Maksudnya semua soalan kita boleh buat. Okey, 360 darjah tolak 130 darjah tolak 60 darjah tolak 90 darjah. Maka kita dapat 80 darjah bersamaan dengan nilai X. Maka 80 ni bersamaan nilai X. Macam mana dapat ni? Okey, 360 tolak dengan 130 tolak 60 tolak 90 dapat baki dah. Okey. Kita pergi pada contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Simpan je hari ni. Hari ni kalau boleh habiskan pada ni. Okey, kita pergi pada contoh 4 dan contoh 5. Okey, contoh 4. Contoh 5. Okey, kita pergi pada contoh 4 lah. Okey, contoh 4. Kita tengok pada contoh yang keempat. Okey, hitungkan nilai X bagi setiap gambar rajah. Hitungkan nilai X bagi setiap gambar rajah berikut. Okey, ini adalah sebuah apa? Kalau gambar rajah yang berlorek ni adalah sebuah segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga bersamaan dengan 180. Jadi tak perlu lah. Kamu tak perlu guna formula. Kamu dah ingat kan? Dah ingat, tak perlu guna formula. Kalau guna formula pun akan dapat 180 juga. Contoh contoh. Kalau kamu kata tak ingat juga segitiga berapa? Guna formula. N tolak 2 kurungan darab 180. Maka N sama apa? 3 tolak 2 kurungan darab 180. 3 tolak 2, 1 darab 180 bersama dengan 180 darjah. Maka sudut dalam ni kita dah tahu dah, dia adalah 180 darjah. Okey, sekarang ni kamu perlu cari nilai X. Okey, X berada di luar. Maka sebelum mencari nilai X, kamu cari dalam. Sebab apa? Dalam sudut dan garis, kita kata satu, kita kena ingat beberapa konsep. Yang pertama, garis lurus. Sudut di atas garis lurus. Okey, ni tegak 90. Sudut atas garis lurus sama dengan 180 darjah. Bersudut tegak sama dengan 90 darjah. Kalau segitiga sama dengan 180. Kalau segi empat 360. Okey, dalam kes ni kamu perlu mencari sudut ni. Okey, ni dia dah bagi dah. Kamu perlu cari sudut satu, sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Bila dapat sudut ketiga, baru kita cari sudut yang keempat. Itu step dah. Okey, salah mana dulu? Cari 2 ni 1 2 3 atau 1 2 3. Jadi itu step dah yang kamu kena ingat. Okey, 120 di luar. Kalau di dalam 100. Okey, kalau garis lurus sama dengan 180. Tolak 120 sama dengan 8. Okey, tolak 2. Berapa? 6
60 darjah. Maka dalamnya adalah 60 darjah. Okey, dalamnya adalah 60 darjah. Okey, di sini kalau 180 tolak 60 sama dengan 160. Okey, tolak 6, 20. Okey, 20 darjah. Maka di sini dapat 20 darjah. Okey, kalau dah dapat sini 60, sini 20, dan sini berapa? Okey, jumlah sudut segitiga adalah 180, maka 180 darjah tolak 60 darjah tolak 20 darjah. 6, okey, 6, 7, 8, jadi 80. 180 tolak 80, maka dapat 100 darjah. Maka yang ni kita dapat 100 darjah. Okey, bila di sini 100 darjah, sebelah sana, okey, 180 tolak 100 darjah. Sudut garis lurus kan? Maka dapat 80 darjah. Maka X sama dengan 80 darjah. Ketik dah. Okey, kita kata ni pula. Dalam sebuah gambar rajah, ABC adalah sebuah pentagon sekata. Apa maksud pentagon sekata? A, B, C, D, E. Pentagon sekata bermaksud pentagon tu garis dia sama panjang. Dia tidak meletak penanda. Jadi kita letak bila dia kata sekata, kan? Bila dia kata sekata, maka kamu kena letak dia ada sekata sama panjang. Okey. Sama panjang. Okey. Dia kata BCF dan EBF adalah garis lurus. Maka bila kata sebut garis lurus, BCF ni 180, BBF pun 180 darjah lurus. Maka cari nilai X. Okey, sebelum kita nak cari nilai X, kita kena cari dulu sudut pedalaman bagi setiap ini. Sudut pedalaman dia. Okey, manakan dia sekata, guna je formula. N tolak 2 darab 180 darjah. N tolak 2 ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2 darab 180. Okey. 5 tolak 2, 3. 3 darab 150. Berapa? 540 dia. Kalau siapa yang cari tengok. Okey. 3 darab 150. 540. 540 darjah. Okey, ini jumlah sudut kesemuanya. Sebab dia sekata kita bahagi dengan 5. Ada 5 sudut kan? Kita bahagi dengan 5. Dapat apa? Dapat 108 darjah. Maka sudut ini dapat 108 darjah. Yang ini pun 108 darjah. Okey, sebelum cari X, kita cari dulu sudut dalam sebelah sini. Kita ambil mana lain. Okey, sudut dalam ni berapa? Kalau di sebelah sana 180, sebelah sini, maka 180 darjah tolak dengan 108 darjah dapat apa? 180 tolak 108 dapat 72. Okey, dapat 72 darjah. Maka di sini ada 72 darjah dan di sini pun 72 darjah. Maksudnya ini segitiga kaki sama. Okey. Bila sini 72 darjah dan di sini 72 darjah, X sama apa? Okey, X. Okey, dia sebuah segitiga. Segitiga sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. 180 darjah tolak dengan 72, tolak lagi dengan 72. Dapatlah nilai X ni berapa? Okey. 180 tolak 72 tolak 72. Maka kita dapat di sini 36 darjah. Maka 36 ni merujuk pada nilai X. Betul kan? Yang penting kamu kena faham dia punya konsep mencari jumlah sudut. Langkah pertama, kamu kena tahu bagaimana cara nak cari jumlah sudut kedalaman bagi sebuah poligon. Okey, cara yang paling mudah adalah kita pegang pada satu kunci. Apa kunci dah? Ini kunci dah. N
tolak 2 darab 180 darjah. N ni apa? N ni adalah bilangan buah dengan sisi. Poligon ni dia bersegi-segi kan. Jadi bila bersegi-segi dia ada sisi-sisi dia. Sisi dia. Ini bilangan sisi. Okay. Kita pergi contoh seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Okay, contoh. Kita pergi pada contoh yang kelima. Okay, contoh 5. Okey, contoh 5, kita tahu sudut kedalaman, sudut keluaran dan bilangan sudut poligon. Dalam pad. Sedap. Sekejap. Kita ambil kali. Kita ambil kali. Contoh 5. Contoh 5 dan contoh 6. Tekan nasi. Khalis buka pakai apa Khalis? Komputer. Okey. Atau guna komputer ke guna telefon? Guna komputer. Komputer. Aman. On rekam mic tengah. Ahmad Izzat. Hantar guna apa? Guna komputer ke guna phone? Kalau macam Khalis guna komputer rasa tak ada masalah kau Khalis. Skrin kan? Skrin besar kan? Okey. Pun boleh. Contoh yang kelima, hitungkan nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Okey, jumlah sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Okey. Bila heksagon. Okey, heksagon ni sisi dia berapa? Okey, pertama sekali kamu kena tahu lah. Dalam soalan kadang-kadang test kita. Dia bagi nama je. Nama poligon tu. Nama bagi poligon. Kalau segi 4, tak ada masalah kita tahu ada 4 sisi. Segi 3 pun sama. Kita ada 5 sisi. Masalahnya adalah apabila diberi nama yang besar-besar tu. Contohnya sisi 7, sisi 8 tu dia ada nama dah kan. Macam kes ni dia kata heksagon. Jadi kalau kamu tak tahu heksagon ni ada berapa sisi, maka payah nak jawab lah. Okey. Jadi kamu kena tahu heksagon ni ada berapa sisi. Tengok balik pada slide yang sebelah ni. Okey, heksagon ni ataupun tengok dalam kutip kamu, heksagon ni ada berapa sisi. Maka atau berapa sudut. Maka dia ada 6 sudut ataupun sisi ataupun tepi. Maka otomatik lah bila kamu dah tahu dia ada 6, maka guna je formula yang kita beri. Okey, N tolak 2 kurungan darab 180 darjah. 180 darjah. Jadi masukkan A ni adalah 6. 6 tolak 2, 4. Okay, 4 darab 180. Guna kalkulator dapat 720. 720 ni untuk semua. Untuk kena 6 sisi. Kalau dia kata nilai sudut kedalaman bagi sebuah heksagon sekata adalah okey. Kalau dia kata nilai keseluruhan sudut kedalaman adalah 720. Kalau dia kata nilai salah satu sisi, salah satu sudut, maka 720 perlu bahagi dengan
6. Dapat 120 darjah bagi setiap sisi. 6 sisi pun ada. Jadi 120 darjah. Okey, tengok pada nilai contoh yang ke-6. Hitungkan nilai B dalam gambar rajah di sebelah. Mana gambar rajah? Okey. Hitungkan nilai B dalam gambar rajah ini. Okey. Ni saya kena beritahu kamu bahawa sudut pedalaman, kalau formula lah. Kamu kena ingat formula sudut pedalaman poligon sama dengan n tolak 2 darab 180 darjah. Tapi kalau sudut peluaran okey, untuk pengetahuan kamu, jumlah sudut ini fakta. Jumlah sudut tadi kedalaman, peluaran, ni peluaran pula. Bagi sebuah poligon, kalau sudut pedalaman bagi sebuah poligon, dia tak sama, berbeza-beza. Sudut pedalaman dia. Kalau segi 3 180, segi 4 360, segi 5 540 kan. Jadi tak sama bagi setiap poligon, bagi sudut pedalaman. Kalau sudut keluaran, semua jenis poligon, sudut keluaran dia adalah sama dengan 360 darjah. Apa maksud sudut keluaran? Contohnya ini sebuah segitiga. Okey, ini adalah sebuah segitiga. Okey, peluaran dia, kalau ini dalam, ini sudut dalam. Okey, kalau peluaran dia, ini garisan ni, ni luar. Ni dalam, B, sudut dalam. Okey, kalau ni luar. Luar daripada segitiga, itu sudut luar. Okey, ni dia mengarah sebelah sana kan, maka kita pusing ni. Okey. Ya, sudut ni luar. Okey, kita tengok satu hala. Okey, sebelah sini pun luar juga, sebelah sini luar, tapi ni dia macam kipas, dia menghala ke sini, sudut ni luar. Okey. 1, 2, 3 ni dia sama dengan 360 darjah. Okey. Tak, kamu kena tahu bahawa jumlah sudut keluaran adalah 360 darjah. Okey, sudut keluaran A campur sudut keluaran B campur sudut keluaran C, A campur B campur C sama dengan 360 darjah. Ini untuk segitiga. Kalau segi 4 pun sama. Segi 5 pun sama. Macam ni. Okey, ini dia menghala ke arah sini. Dia punya sudut dia menghala ke arah sini kan. Okey. Sudut 1 campur sudut 2, campur sudut 3, campur sudut 4, campur sudut 5, sini 4, 5, 6. Okey, 7 yang kecil ni tadi. Okey, 1 sampai 7 bila ditambah nilai dia adalah 1 campur 2, campur 3, campur 4, campur 5, campur 6, campur sudut yang ke-7 sama dengan 360 darjah. Sudut keluaran ni dia tak berubah. Yang kamu kena ingat, dia tak berubah dan dia sama untuk semua jenis poligon yang kamu akan jumpa. Jadi ini tadi poligon 3 sudut kan, 3 sisi. Sudut keluaran dia 360, sama juga. Yang ni 6 sisi, 7 sisi. Sudut poligon keluaran dia pun adalah 360 darjah. Keluaran ni adalah belah luar. Dia satu hala, kita punya satu hala. Kalau dia garisan belah sini, kamu kena guna sudut belah sini. Kamu tak boleh. Ini tambah sudut sebelah sini kan. Tapi kamu kena tambah sudut belah sini. Salah. Kalau yang ni sebelah sini, maka sebelah sini semua. Kalau kamu ambil sebelah sini, maka sebelah sini semua. Garisan ni. Okey. Jadi, kita tengok yang ni. Di sini. Kita ambil sana. Kita transfer kita.
Okey, kita pergi, kita tengok contohnya ke-6. Okey, sekarang kamu dah tahu dah jumlah sudut pengeluaran bagi sesebuah poligon adalah 360 darjah. Okey, jumlah sudut pengeluaran bagi sesebuah poligon adalah 360 darjah. Macam mana kita nak tahu sudut pengeluaran? Sudut itu berada di belah luar. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah 360? Okey, 360, okey, dia di belah luar. Kalau sudut ni, kalau dia nak guna sebelah sini, dia akan ambil sebelah sini. Okey, tak apa, ni nanti kita contoh lain. Okey, kita tengok. Okey, dia kata 30. Okey, kita nak mula pada mana? Okey, kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1 sampai 7 bila ditambah sama dengan 360. 1 apa? 30 ditambah B. Betul tak? Okey, lepas tu tambah B ke 6. Okey, tambah 30 yang kedua, yang ketiga 60. Okey, sekejap lagi kalau terputus kamu join balik lah. Kalau terputus kamu join balik. Okey, tambah 60 tambah 15 tambah 45 tambah 50 tambah yang ketujuh B sama dengan 360 darjah. Okey, 6. Okey, tambah dulu nombor bulat. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 60, 120. 120 tambah 15, 20 tambah 15. Okey, tambah 45 tambah 50. Okey, dapat total adalah 230. 230 darjah tambah B tambah B jadi 2B. Okey, ini 1B. Ini 1B. 1B tambah 1B akan jadi 2B. Sama dengan 360 darjah. Okey, ingat balik tajuk persamaan linear yang kita belajar sebelum ni. Okey, tajuk persamaan linear, kita nak cari nilai B. Okey, persamaan linear konsep dia apa? Positif pindah menepati sama dengan dia akan jadi negatif. Negatif menepati sama dengan akan jadi positif. Jarak akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi jarak. Okey, sekarang ni 230 positif. Pindah pergi sana akan jadi negatif. Yang tinggal 2B. 2B sama dengan 360 darjah. Okay, 2B sama dengan 360 darjah. Tolak 230. Okey, 230. Okey, 360 tolak 230 sama dengan 130. 2B sama dengan 130 darjah. B sama dengan 130 darjah. Okey, ini dua darab B kan. Darab mesti bisa dibahagi. Bahagi 2. B sama dengan 130 bahagi dengan 2. 65 darjah. Dapat nilai B adalah 65 darjah. Okey. Boleh lah. Okey. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Bila kita masuk pada contoh latihan. Okey, pada buku kamu. Okey, contoh yang ke-7. Okey, contoh 7, contoh 8. Contoh 9. Ini tengok penyelesaian masalah. Okey.
Kalau terputus tadi, kamu jangan kali lah, kita nak sambung sikit. Okey. Okey, tengok contoh yang ketujuh. Itu kan nilai sudut keluaran bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon. Okey, buka dalam buku teks kamu. Buka balik buku teks, oktagon ada berapa sudut? Okey. Oktagon, Ninago, Gogo semua tu. Cari dia punya sudut. Okey, buka. Oktagon ada berapa sudut? Okey, kita tengok dia kata ada 8 ada 8 sudut. Ada 8 sudut. Sudut ataupun sisi. Maka sudut keluaran. Okey, sudut keluaran, kamu kena ingat, sudut keluaran ni semua tak kisah ada 8 ke 10 ke 19 ke 20 ke sudut. Sudut keluaran dia standard sama. Sudut keluaran bagi semua poligon adalah 360 darjah dan tidak berubah. 360 darjah ni tidak berubah. Maksudnya sudut keluaran. Bahagian luar. Kalau bahagian dalam tak sama. Bahagian luar sama. Okey, jadi dia kata itu kan nilai sudut keluaran bagi semua poligon sekata. Okey. Sekata ni maksudnya sama.